Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia. Selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Syed Saddiq akhirnya mengeluarkan satu kebimbangan yang sudah pun saya suarakan di dalam video saya sebelum ini, yaitu tentang Datuk Verdon yang juga menyuarakan kebimbangan yang sama, yaitu tentang subsidi tol yang mana rakyat Sabah Sarawak terkedu. Kami hanya dapat tengok saja, tapi apapun kami ucap terima kasih jugalah. Tahniah diucapkan kepada kerajaan ini kerana at least ada juga membantu rakyat Malaysia. Walaupun orang-orang Sabah tak dapat bantuan untuk balik tiket dan sebagainya, tapi saya fikir sekiranya mereka berada di Semenanjung, mereka pun akan menikmati benda yang sama, yaitu apabila mereka berkunjung ke rumah keluarga dan ada juga saudara mara di Semenanjung, mereka pun akan menikmati tol yang percuma juga. Jadi Syed Saddiq akhirnya berkata beliau akhirnya faham apa yang dikatakan oleh Najib Razak berkenaan dengan subsidi tol. Kebimbangan Syed Saddiq Syed Abdul Rahman terhadap keputusan daripada kerajaan yang memberi subsidi berpuluh juta bagi tol percuma pada Aidilfitri, seolah-olah mengerti apa yang dikatakan oleh bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak sebelum ini. Ahli Parlimen Muar itu dilaporkan berkata jumlah yang dibelanjakan itu telah menyebabkan rakyat Sarawak dan rakyat Sabah hanya terkejut. Ini kerana faedah itu hanya boleh dinikmati oleh penduduk di Semenanjung Malaysia sahaja, katanya. Tapi orang Sabah di Semenanjung Malaysia, orang Sarawak di Semenanjung Malaysia yang tidak balik pun saya fikir dapat juga menikmati perkara yang sama. Kalau mereka pergi berjalan-jalan, pergi melawat saudara mara, kawan-kawan, tak payah bayar tol, saya fikir dapat juga menikmati. Tapi yang mau balik Sabah itu, ya of course, mereka pun patut dapat sesuatu lah. Menurut aktivis sosial iaitu Lim Sian Si, Najib juga menyuarakan kebimbangan yang sama pada tahun 2020 apabila Kerajaan Pakatan Harapan melanjutkan tempoh konsesi dari 2038 kepada 2058 walaupun memberikan diskaun sebanyak 18%. Najib mendakwa skim baru itu akhirnya akan menyebabkan keseluruhan penyumbang kumpulan wang simpanan pekerja memberi subsidi tol tahunan kepada kerajaan dan pengguna jalan raya. Najib berkata Kerajaan Barisan Nasional sebelum ini telah menghalang kenaikan tol dengan membayar pampasan tahunan kepada KWSP dan Khazanah Nasional Berhad. Tindakan itu dibuat supaya pencarum KWSP tidak terkesan dengan langkah tersebut. Syed Saddiq ini akhirnya faham mengapa Najib mempersoalkan tentang mengambil wang KWSP untuk mengurangkan kadar tol sebanyak 18% pada zaman PH, katanya dalam kenyataan itu. Pada masa itu, Syed Saddiq tidak pernah mengatakan apa-apa tentang 18% ini tidak memberi manfaat kepada rakyat di Sabah dan Sarawak juga, kata Sian Lee lagi. Syed Saddiq sebelum ini dilaporkan berkata pelajar di Sabah dan Sarawak, khususnya daripada keluarga berpendapatan rendah juga perlu sebenarnya diberikan subsidi supaya mereka pun boleh pulang ke tanah air sepanjang tempoh cuti. Isu ini timbul apabila Perdana Menteri mengumumkan subsidi tol selama 4 hari diberikan kepada semua pengguna jalan raya. Tetapi hakikatnya hampir semua, jika tidak semua, daripada mereka berfaedah berada di Semenanjung Malaysia. Dan jumlah kos subsidi adalah kira-kira 93 juta ringgit, kata Syed Saddiq seperti yang dilaporkan oleh Borneo Post. Apabila pengumuman itu dibuat, ramai rakyat Sabah dan Sarawak berkongsi kebimbangan mereka, iaitu walaupun subsidi tol itu dialu-alukan, kerajaan juga harus melihat keadaan mereka dan membantu mengurangkan kos tiket penerbangan supaya mereka pun dapat bersatu semula dengan keluarga mereka. Katanya ini khas untuk mereka daripada keluarga yang berpendapatan rendah. Ini adalah pelajar yang hanya boleh terbang pulang untuk melihat keluarga mereka sekali atau 2 kali setahun.
atau mereka yang berasal dari keluarga B40 dan kelas pertengahan yang hanya boleh terbang sekali, balik sekali atau 2 kali setahun sahaja. Pada 1 Februari 2020, Menteri Keuangan pada waktu itu Lim Guan Eng telah mengumumkan pengurangan kadar tol sebanyak 18%, di mana semua lebuh raya milik Plus Malaysia Berhad Plus, katanya. Dilaporkan di Malaysia Gazette, diterbitkan semula di Malaysia Gazette pada 24 April 2023. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Ada satu perkara pelik yang saya betul-betul terkejut. Ada satu perkara pelik yang betul-betul saya terkejut. Tapi sebelum itu, saya fikir di dalam dunia ini ada satu falsafah, ada satu peribahasa berkata begini: I cannot hear your voice. Your action is louder than your voice. Saya tidak dapat dengar apa yang kamu katakan kerana perbuatan kamu lebih jelas daripada apa yang kamu katakan. Omongan kamu, apa yang kamu cakap itu tak ada gunanya. Apa yang cakap itu tak berguna. Yang berguna itu yang dibuat. Baru-baru ini seorang orang besar politik di Malaysia, Mazhir Ibrahim, iaitu Timbalan Ketua Penerangan Gerakan Tanah Air, telah mengklaim bahawa perkataan Rahma itu berasal daripada idea Mahathir. Jadi kenapa? Apa masalah? Apa masalah? Idea saja tak ada guna, Encik Mazhir Ibrahim, idea saja tak ada gunanya. Saya fikir di seluruh dunia ini semua bersetuju bahawa idea itu tak ada guna kalau tak ada tindakan. Bikin apa idea kalau tak ada tindakan? Lepas itu, kalau setakat baru satu kali Mahathir cakap perkataan Rahma, kenapa Rahma itu Mahathir punya? Tak apalah, ambillah, bawalah balik, bagi kepada Mahathir semula perkataan Rahma itu. Aduh, ambil balik, bagi kepada Mahathir. Tapi yang saya herannya, Tuan Mazhir Ibrahim, kenapalah waktu Mahathir jadi Perdana Menteri, dia tak laksanakan konsep Rahma ini? Apa yang dia buat? Apa yang dia laksanakan dengan konsep Rahma ini? Adakah dia laksanakan atau ini hanya cakap saja? Saya fikir rakyat Malaysia tidak suka dengan cakap, tapi lebih suka kepada tindakan. Sehingga kenapa Encik Mazhir Ibrahim ni sehingga kata naratif ini satu kesilapan yang menjolok mata, malah jatuh ke tahap pembohongan intelektual yang melampau dan tidak tahu malu. Nak malu apanya laksanakan benda yang baik? Nak malu apanya laksanakan perkara yang sepatutnya dilaksanakan? Lebih memalukan kalau cakap tapi tak buat. Lebih memalukan kalau janji tapi tak buat. Lebih memalukan jadi Perdana Menteri, sebut tentang Rahma tapi tak buat Rahma pun. Kan bagus, tak apalah, pinjam saja. Pinjam orang punya perkataan, pinjam itu dan laksanakan. Saya fikir itu jauh lebih baik daripada cakap tapi tak buat. Itu lebih memalukan. Lebih memalukan bila janji, cakap tapi tak buat. Kata Encik Mazhir Ibrahim ini, beliau berkata Rahma bermula oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad. Lebih tepat lagi, gagasan baru ini disebut oleh Mahathir dalam ucapan perasmian tilawah dan hafazan Al-Quran peringkat kebangsaan di Kota Kinabalu pada 16 Februari 2020. Katanya pada kenyataan pada Isnin. Ya, kalaulah sebut di ucapan itu jadi satu harta intelek, kalaulah bila sebut di ucapan itu jadi harta yang tak boleh dibuat untuk penambahbaikan rakyat, aduh, habislah. Kita rakam semua ucapan pemimpin-pemimpin Malaysia. Kita rakam semua ucapan JKK, ketua kampung, pengerusi persatuan-persatuan di Malaysia. Kita rakam semua, keluarkan, dan sekarang kita akan klaim, kita akan cakap bahawa itu bukan idea si Anu tapi idea si Anu.
Saya pikir ide itu penting, tapi yang pelaksanaan itu 1,000,000 kali lebih penting. 1,000,000 kali lebih penting daripada apa yang disebut. Kata laporan ini lagi, Dr. Mahathir ketika berucap dalam perasmian tersebut berkata, kerajaan bersetuju agar gagasan Rahmah dijadikan sebagai dasar pentadbiran Islam moden Malaysia. Tapi di mana pelaksanaannya? Tak ada pun pelaksanaan. Tak ada pun pelaksanaannya. Jadi di mana? Di mana pelaksanaannya? Saya pikir lebih baik daripada klaim benda begini yang nanti kena batang hidung sendiri semula, lebih baik diam-diam. Tak ada masalah apa untuk melaksanakan Rahmah yang telah disebut, hanya disebut dalam ucapan. Apa pendapat kamu? Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Bye-bye.